outcome ni kita akan cover 5 komponen dekat sini. So introduction, function ni asas dia adalah kita nak pecahkan program kita ke beberapa bentuk task. Okay, daripada main ni kita nak pecahkan dia. Okay. Okay, yang ni yang ketiga ni kita nak lihat example dekat sini So jikalau rujuk example dekat sini, okay, kita ada satu program. Okay, satu program, kalau awak lihat dekat sini, program ni, bila kita buat satu program, ada task dia lah yang ni nak buat. So dekat sini secara amnya, task dia adalah untuk buat operasi campur. Dan task dia adalah operasi campur. Okay. Function ni, program ni dia nak buat operasi campur. Jadi apa yang dia akan buat dekat sini, okay, macam mana kita tahu program ini ada function. Dan satunya adalah you akan nampak beberapa, kita kata satu program yang ada open curly dengan close curly ni bukan lagi di dalam kita kata terasing. Maksudnya wujud lagi satu open curly dengan close curly yang luar daripada main. Bila you nampak luar daripada main ni, maka ini adalah kita katakan program tersebut adalah satu function. Dia akan buat satu function. Tak tahu lagi lah. Kita tak analyze lagi. Function ni dia buat apa? Tak analyze lagi. Maksudnya kita boleh kata dalam program ni ada function. Okay, boleh. Jadi, apa yang dia buat? Apa yang dibuat dekat sini ni, jadi kita akan analyze satu persatu dululah. Okay. Jadi kita lihat dekat sini. Kita ada, dia buat satu program ni, task dia nak buat operasi campur secara amnya. So, dia kena declare variable lah, integer, x, y dan juga result. Kemudian printf, enter to integer. So, dia akan bagi tahu dekat user supaya masukkan 2 integer. Dan dia akan masukkan 2 integer. Terus scanf ni dia akan record maklumat yang dimasukkan oleh user. Dan dia akan variable-variable yang dimasukkan oleh user tadi akan disimpan oleh variable x dan juga y, ataupun kita kata data yang dimasukkan oleh user tadi akan disimpan oleh variable x dan juga variable y. So dalam variable x dengan y ni ada dua data lah. Okey, data apa dah? Katakan user masukkan 2 dan user masukkan 3. 2 dan 3. Okey. Jadi next line. So yang ni declaration, yang ni instruction kepada user. Okey, dekat sini. Jika awak lihat dekat sini, dia ada apa? Dia ada result sama juga dengan sum x dan juga y. Jikalau yang ni tak ada apa lah. Ini apa? Yang ni adalah variable. Variable apa? Result. Kat sini tak ada apa. Okey. Ni sama juga dengan apa? Sama dengan something dekat sini. Jikalau awak lihat kat sini, dia ada something dekat sini. Iaitu sum. Sum x, y. Sum x, y. Jadi dia akan buat apa? Sum ni kat sini ni adalah merujuk kepada ini adalah kita panggil function call. Kita panggil function tersebut untuk buat satu operasi. And kita panggil satu function untuk dia buat operasi. Selalunya, apa yang you akan buat selalunya adalah result sama juga dengan x campur y. Betul tak? You akan buat macam tu. You nak buat sum kan? Nak buat program ni nak buat operasi campur. Kan? Jadi, campur, apa yang dia buat adalah variable x dan juga variable y kita buat instruction ataupun task campur. Jadi you akan dapat apa kat sini? Result sama juga dengan 5. Betul tak? Ini yang selalu you buat. Jadi apa yang kita akan buat dekat sini adalah kita nak convert semua benda ni dalam bentuk function. Okay. Jadi first kali, apa ada 3 benda yang you kena buat? Satunya adalah you kena create satu function untuk buat operasi campur. Nombor 2-nya declaration, function declaration. Yang ketiganya adalah call the function. Okay, call the function. So dalam kat sini ni, kita panggil function apa dekat sini? Kita panggil function yang nama dia adalah sum. Nama dia adalah apa? Sum. Satu function. Jadi bila kita buat function, kita kena ada satu function nama dia. Nama function tadi tu apa dia? Kita nak panggil siapa? Ali.
Ali duduk mana? Ali duduk situ. Kita kenal Ali tadi. Jadi kita ni main kita nak panggil Ali. Dan kita tahulah itu adalah Ali. Dan kita kenal itu adalah Ali. Dan Ali ni dia buat apa? Kita nak bagi tahu Ali ni tolong buat operasi campur. Jadi you akan panggil Ali. Ali, so contohnya, ataupun ini Sam. Panggil Sam. Sam. Kita panggil Sam ni. Sam pun datang. Panggil. So bila you dah panggil Sam tadi, so Sam ni dia akan datang dan dia akan buat satu operasi kat sini. So dekat sini dia, kita tulis Sam. Cara dia adalah tulis Sam dan dekat sini nampak X dan juga Y. Kenapa X dan juga Y? Sebab kita nak buat operasi campur. Kan? Kita nak buat operasi campur. Jadi operasi campur ni, kalau you buat campur dekat sini, mesti ada dua data. Iaitu data X dan juga data Y. Jadi you kena pass lah data tersebut. Kan? You kena pass lah data tersebut. Jadi you akan pass berapa? You akan pass 2,3. Betul? Boleh tak? Setakat ni boleh faham tak ni? Boleh. Boleh kan? Maksudnya sum, dalam sum dia panggil function. Function tadi tu nama daripada sum. Kan? Nama dia adalah sum. Dan you buat operasi apa? You tahu sendirilah you nak buat program tu operasi campur. Jadi you panggil sum tadi, you hantar maklumat. You hantar maklumat. Maklumat apa? 2 dan juga maklumat nombor 3. You hantar maklumat 2 dan 3. Dekat sum. Okay. You hantar maklumat 2 dan 3. So ni pemisah dia lah. 2 dan 3. 2 ni, maklumat data 2 ni disimpan oleh X, pemisah Y. Ataupun you boleh buat macam contoh lain juga. Kita boleh hantar juga satu saja. Sum X. Kita boleh buat sum Y. Tapi dia kena selari. Ataupun kita tak mau hantar sum, bracket saja. So ini adalah beberapa kaedah untuk kita hantar. Ataupun kita akan buat macam tu, sum X, Y, Z. X, Y, Z. So ni ada beberapa kaedah. Okay. So sekarang ni kita ada hantar sum X, Y. Panggil. Maksudnya kita panggil function tersebut. Masa kita panggil tadi tu, kita bagi lagi data dekat sum tadi. Data apa? X dan juga Y. Right. Jadi bila dia nampak instruction ni, okay, sum ni, oh ni adalah function. So dia akan pergi dekat sini. Bila pergi kat sini ni, dia akan pergi dekat sini. So dia akan nampak integer. Okay, ini adalah function body. Function body untuk sum. So ni dia namakan sebagai function definition. Ni dia panggil sebagai function definition. Function definition ni dia buat apa? Dia buat operasi campur. Dia buat apa? Dia buat operasi campur. So dekat sini, bila you hantar nilai X dan juga nilai Y, okay, so awak akan lihat dekat sini, ada lagi dekat function ni, ada lagi declaration integer X dan juga integer Y. Okay, kat sini saya nak awak lihat. Tengok tu betul Walaupun X dan juga Y dekat sini ni, X dan juga Y dekat sini, sama dengan X dekat sini, Y dekat sini, sama sama kan? X dekat sini pun sama, X dekat sini pun sama. Y dekat sini pun sama, Y dekat sini pun sama. Okay, so kita namakan dia sebagai apa? Variable. X ni adalah variable, Y pun variable, X ni pun variable, Y pun variable. So yang ni adalah, kita kata dekat main, variable ni kepunyaan main. Variable dekat sini yang kita declare dekat sini adalah kepunyaan sum. So dia tak sama. Boleh? So itu akan jadi yang pemisah dia. Boleh tak? Boleh. Boleh kan? So variable tu adalah tak sama. Variable tu adalah tak sama. So satu akan jadi kepunyaan main, satu akan menjadi kepunyaan, walaupun you nampak sama tapi dia tak sama. Okay, walaupun you nampak X ni sama, Y ni sama. Sama aja dia punya huruf dah, memang sama betul, tapi dia tak sama. Sebab tak sama apa? Dia ada pemisah dia dekat. Ini adalah kepunyaan sum, ini adalah kepunyaan main. So main tak boleh masuk campur. Jadi apa yang kita akan buat dekat sini adalah data-data tadi ni, 2 dan 3 ni dia akan hantar secara selari. Maksudnya sama. Dia akan hantar dekat sini. Y ni pun dia akan hantar dekat sini.
Dia akan jadi macam ni. Kan? Kalau you hantar 2, yang akan sambut oleh sum tadi pun dia kena ada 2. You tak boleh, you hantar 3, contohnya you hantar sum X, Y, Z, you hantar macam tu, tapi dekat function dekat sum ni, you buat 2 saja, tak boleh. Dia akan keluar error. You hantar 3, kat sana kena sambut 3. You hantar 1, so kat sana pun kena sambut 1. So kalau contohnya macam ni, X dan juga Y, you hantar 1, you hantar 1, kat sini pun kena terima 1. Tapi kalau you buat 3, you hantar 1, tak boleh, salah. Dia akan jadi error kat situ. Ataupun you tak hantar langsung, lu buat kosong je dekat sini. Tapi dekat sini, you declare, pun akan keluar error. Dia kena sama. Boleh? Boleh Boleh. Boleh kan? So, Jadi ada yang nak masuk, sir? ada yang nak masuk okey. Okey, masuk dah. Okey. Okey kan? Alright. So, kat sini dia akan jadi dia kita hantar data tadi. Kan? Satu, kita panggil function. Jadi kita declare satu function tadi kat sini. Okay. So kita hantar data 2 dan 3 dekat function tersebut. Dan bila dia dah terima data 2 dengan 3, X dengan Y ni tak sama. Okay, tak sama dengan main tadi. Okay, so dia akan terima kat sini. Okay, so apa yang dia akan buat dekat sini, awak lihat dekat sini, dia akan buat integer sum 1. Dan sum 1 dia akan buat operasi campur, iaitu X campur dengan Y. So kat sini 2, kat sini 3, kat sini 2, kat sini 3, hasil dia adalah 5. Kemudian dia return. Dia tulis kat sini return. Okay, return sum. So okay, bila kita akan analyse sikit lagi dekat sini. Return sum, maksudnya apa? Kat sini function ni dia akan buat satu operasi data. Dia akan buat satu operasi. Nilai dia adalah sama juga dengan 5. Dan 5 ni tadi sila pulangkan balik. Aku tolong buat je ni. Kan? 5 ni aku tolong buat je. Dan hasil 5 ni tolong pulang balik dekat siapa yang panggil aku tadi. Siapa yang panggil adalah main. So dia kena return balik nilai hasil dia tadi tu. Hasil dia tadi tu kena return balik. Dia pun return balik nilai dia sama juga 5. So apa yang akan berlaku dekat sini, sum X dan Y ni seolah-olah nilai dia adalah sama juga dengan 5. Okay, dia akan jadi macam tu. Boleh? Sir, dekat main tu, dia jalankan tak operasi tambah tu? Secara amnya, kita kata dekat main ni, you nampak tak operasi campur dekat main? Nampak tak? Tak. Nampak tak operasi campur? Ada tak operasi campur dekat sini? X campur Y ada, nampak tak? Tak ada. Tak ada. Dia buat dekat mana? Dia buat dekat integer sum. Dekat bawah ni kan. Dia akan buat bawah ni kan. So kita kata dekat main ni dia tak buat. Betul? Betul. Betul lah kan. You tak nampak. You akan nampak apa? Hasil dia saja. You akan nampak result dia saja. Betul? Dia akan nampak dia punya result dia saja. Hasil dia. Iaitu hasil, iaitu sum Y tadi tu. Apakah hasil dia? Iaitu hasil dia adalah 5. Setelah dia laksanakan panggil satu function yang nama sum kat sini. So dia buat sum kat sini, 2 campur dengan 3 dapat dengan 5. So dia akan return balik kat sini value 5 tadi. Kan? Value 5 tadi. Jadi awak nampak program tadi tu, dekat main tadi tu seolah dah dipecahkan untuk beberapa task. Okay. So tadi 5 tadi ni. 5 tadi. 5 ni tadi, okay, adalah nilai apa? Adalah, kalau kat sini 5 tadi ni, sum ni adalah integer. Kan? Macam mana saya tahu sum ni adalah integer? Sebab operasi sum 1 ni adalah kita buat declaration dekat atas ni, 5. Bila dia keluar daripada function sum tadi ni, dia nak pergi hantar tadi, okay, dia kena satu benda dekat sini ni, kat luar ni. Okay,
dekat luar ni dia memberitahu dekat siapa-siapa yang panggil dekat dia ni, siapa-siapa panggil dia lah. So mungkin main panggil dia. Okay. So nilai 5 ni aku nak bagi tahu kat hampa ni, ini adalah integer. Kan? Sebab kalau dekat sini kita kata declaration X dan Y ni adalah kepunyaan sum. Kan? Kepunyaan sum. Aku nak maksudnya X dan Y ni dengan X dengan Y dekat sini tak sama. S dekat Y kat sini adalah kepunyaan main. Yang ni adalah kepunyaan sum. Sama tapi tak sama. Jadi bila tak sama kat sini, bila dia return balik value 5 ni nak return dekat siapa-siapa yang panggil dia. Siapa-siapa yang panggil dekat, maksudnya kita kata dunia luar lah. Dunia luar daripada sum tadi. Siapa-siapa panggil dia kena bagi tahu 5 ni adalah integer. 5 ni adalah integer. Jadi macam mana kita nak declare 5 ni sebagai integer dekat luar ni? Sebab tu orang nampak kat situ integer sum. Bila you nampak integer sum masuk ni, dekat sini mesti automatic kena ada return. Mesti kena ada perkataan return. Return ni maksudnya pulangkan balik nilai sum. Siapa panggil aku? So aku akan pulangkan balik nilai, pulangkan balik data. Dan data itu adalah sum 5. 5 itu adalah integer. Nak bagi tahu kat dunia luar ni, maksudnya 5 tu adalah integer. So dekat mana kita nak declare 5 itu sebagai integer? Dekat sini. Dekat sini. So kalau awak lihat dekat sini sum, okay, you ada integer X dan juga integer Y. Ini adalah tempat dia sambut data. Dia sambut data. Sini dia pula ada integer, tempat dia kat sini ni, yang ini tempat dia return data. Return data. Return data dia dalam bentuk integer. So sekaligus awak tengok integer sum bracket X, integer sum, integer int sum, integer X, integer Y. Apa yang you nampak bila saya tanya macam tu, you kena jawab. Tempat dia terima data tu ada 2, iaitu jenis data apa, data type dia adalah integer, ada 2 variable. Dan dia akan return data dalam bentuk sum. Dan dia akan return data dalam bentuk integer. Boleh? Sir. Ya. Ada sebarang soalan? Ada tak sebarang soalan? Siapa yang tak clear? Sir, Ya. so function prototype tu wajib tulis kat before integer main and function prototype tu kena sama dengan function definition lah. Function prototype tu nanti saya sentuh lagi. Tak habis lagi. Ni tak habis lagi. Ni baru cerita pasal function dia. Macam nak call dan juga function definition. Okay, baik sir. Okay. Okay, saya nak clearkan benda ni. Ada tak sebarang soalan? Ni saya nak ulang balik sikit lagi. Tak ada. Tak ada, Okay. Maksudnya apa? Bila you nampak function kat sini ni, bila you nampak function ni, saya nak awak ingat dalam kepala awak. Okay. Function ni adalah ada nama. Function ni ada nama. Nama apa? Function ni adalah sum. Function nama adalah sum. Okay. So dia nak sambut data. Sambut data. Apa dia? Integer X dan juga integer Y. Dia return data. Return data. Data type adalah integer. Okay. Dia akan return data. So ni adalah summary dalam function tadi. Function definition. Boleh? Bila you tengok dekat bawah ni, okay, saya nampak ada satu program yang terpisah dengan main. Bila you tengok function tadi tu, nama dia ada nama sum. Okay, itu satu. Nombor 2-nya, you nak tengok dekat situ, ada 2 variable yang akan sambut data tadi. 2 variable yang akan sambut data. Nombor 3-nya,
dan dia akan buat operasi, kemudian dia akan return data tadi dalam bentuk integer. Dia akan return data dalam bentuk integer. Dia boleh return data dalam bentuk karakter. You boleh return data dalam bentuk double. You boleh return data dalam bentuk float. Okay, semua benda tu berubah. Macam mana you declare variable, sama juga dia akan jadi macam tu. Okay, kalau you tak mau return data, dia akan buat apa? Dia akan tulis void dekat situ. Void. Void maksudnya you tak akan return data. Bila tak akan return data, tak ada statement return dekat sini. Okay, bila tak ada statement return, maksudnya dekat luar ni dia akan tulis apa? Void. Void sum integer x integer y. Maksudnya you nampak void dekat sini, maksudnya tidak ada sebarang return dalam sum awak. You buat. Okay, tak ada perkataan return. Return sum contohnya. Tak ada. Ini tak ada. Okay, tak ada. Bila ada void, no return. Ingat. No return. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Dalam sum juga dia boleh buat apa? Void, tak return data. Sum, bracket, kosong saja. Macam tu kau hilang. Kosong saja. Maksudnya apa? Tak terima. Tak terima, tak sambut data. Tak sambut data. Boleh? Bila nampak kosong kat situ. Boleh kah? Sir, Ha. maksudnya kalau buat void sum, dia tak ambil data daripada main lah. Void sum return. Return data. Tak return data. Void ni tak return data. Black kosong dekat sini tak sambut data. Tapi dia still ambil data daripada main lah. Tak ambil data. Dia selari lah. You kalau dia tak sambut data, kalau dekat main you panggil function main, maksudnya you tak boleh hantar data. Boleh? Boleh. So kena ingat luar dekat sini. Ini dia return data. Yang ni dia sambut data. So kita boleh tulis apa? Ni cara penulisan Cara penulisan integer sum integer x integer y. So ni adalah 1. Nombor 2. Void sum integer x integer y. Boleh? Nombor 3. Void sum kosong saja dalam ni. Lagi apa lagi? Void integer void x blank x. 3 macam ni je lah. Dia ada lagi tak? Sekejap. Blank. Tu ada 2, ada 4 lah kan. Tak hantar. Satu return. Okay. Dia buat lagi satu. Nombor 4. Integer sum kosong. Okay. Ni adalah contoh-contoh function yang you boleh buat. Okay, you ada 2. Satu hantar, satu return. Sambut dan return. Sambut dan return. Ada 2. So ada 4 keberangkalian. Keberangkalian yang pertama. You hantar data. Bila saya nampak macam ni, you nampak saya tulis macam ni. Okay, saya akan sambut 2 variable dan saya akan return 1 variable. Saya akan sambut 2 variable. Saya tidak akan return variable. Saya tidak akan return variable dan saya tidak akan sambut variable. Saya akan return variable dan saya tidak akan sambut variable. Boleh? Boleh. Yang lain? So, maknanya nombor 4 tu dia tak panggil tak ada data juga lah. Ya, nombor 4 ni you tengok sini je. You tengok sini. Dalam ni. Yang ni dia sambut data. Ada sambut data tak? Ada. 2 kan?
Ada return data tak? Ada, integer. Ada sambut data tak? Ada. Berapa? 2. Kalau 3, 3. Kalau 4, 4. Kalau 5, 5. Kalau 1, 1 lah. So, berapa data yang dia akan sambut? 2 data. X dan juga Y. Ada dia return data tak? Tak. Bila tak ada, maksudnya dia tak boleh tulis return Okey. Kat sini pula. Ada disambut data tak? Tak ada. So, ada dia return data tak? Tak. Tapi dia panggil function tu lah, buatlah something. Dia akan buat something, habis kat situ je. Tak tahu lah dia buat apa. Tapi saya cerita sajalah benda ni. Ni sebagai contoh. Ada dia sambut data tak? Ada. Ada dia return data tak? Ada. Sebab apa? Ada integer dekat sini. Selain daripada what adalah dia akan return data. Return data. Maksudnya siapa panggil, aku akan bagi balik data. Aku akan bagi data dia. Boleh? Baik, sir. Baik. Alright. So, bila aku dah return sum ni, okay, sum tadi tu berapa nilai dia? 5. 5. Hantar dekat sini. Seolah-olah dia akan dapat apa? Result sama juga dengan apa? 5. Dah wakilkan sum x, y dekat sini dengan 5. Dan kemudian dia akan print f sum sama dengan persen di result. So dia akan dapat macam tu. Boleh? Setakat ni boleh? Boleh. Boleh Okay. Alright. So bila dah nampak dah macam ni semua, okay, kita nak lihat function prototype. Okay. Cara nak tulis function dekat sini. Jikalau awak nampak ini adalah function body untuk sum, duduk di bawah mana? Duduk di bawah main. Betul tak? Duduk kat bawah mana? Duduk kat bawah main. Jadi, you akan ambil yang saya highlight kat sini ni. Okay. You kena ambil yang saya highlight dekat situ. Kemudian ambil function dekat sini. Kemudian tulis di atas main dekat sini. Di antara include dengan integer main tengah-tengah ni, you kena tulis dia. Copy semua statement ni. Kemudian end with the semicolon dekat sini. Boleh? Itu akan jadi dia punya function prototype. Function prototype ni kita kata kepala function Mana kepala function? Inilah function kepala dia. Ni body dia. Ni kepala dia. Ambil kepala dia. Semua ni ambil. Letak dekat di antara include dengan main. Diakhiri dengan semicolon dekat sini. Boleh? Maka itu dinamakan sebagai function prototype. Kedua. Ini satu. Yang kedua. You ambil. Ini yang kedua. Yang kedua ni pula apa dia? You ambil keseluruhan body dia sekali. Kepala dengan body. Okay. You tulis dekat. You copy semua ni. Kemudian kat sini ada include. You tulis dekat sini. Semua benda ni. Lepas tu baru you akan buat integer. Main. So, you ambil semua ni you ambil, you bubuh dekat sini. Okay, padam ni, you bubuh dekat sini. Nampak? Okay, maksudnya apa? Nombor 2 ni, maksudnya apa? Apa yang saya nak cerita dekat sini, 1 dengan 2 ni, cara you nak tulis function. 1, saya kata dia duduk bawah main. Bila you duduk bawah main, kena ambil kepala dia, tempel dekat di antara include dengan main. Itu format dia, format. Nombor 2-nya pula, cara nak tulis function, ambil semua integer sum kepala dengan body dia tu, ambil semua, tempel terus dekat di antara include dengan main. So bawah ni tak ada lah. Kat bawah ni tak ada tempel semua ni di antara sini. Semua ni ada. Copy semua instruction ni daripada sini sampai bawah ni. Copy semua, tempel dekat sini. Yang saya highlight kat sini. Bila you tulis kat sini, so inilah akan jadi dia punya the function prototype ni tak akan wujud lagi dah lah. Kan? Boleh? Boleh tak? Boleh, sir. Baik. Dah je. Ada cara nak letak je. Tu je.
Boleh? Okay. So semua benda-benda yang saya cerita ni semua saya dah cerita dah balik. Macam ni, integer, character, float, double, return void. Okay. Semua ni saya dah cerita dah balik. Call by value. Ni ada call by value. Ini contoh example lah. Ini kita akan lihat contoh example dia. Boleh tak? Setakat ni boleh ikut tak? Boleh. Boleh Boleh. Boleh. Okay, baik. Okay, kita lihat. Kita analyse example. Akan nampak lagi. Okay. Okay, kita lihat example kat sini. Ini example adalah function pass by value ataupun call by value. Okay. Dia ada call by reference dengan call by reference ni kita akan lihat detail dalam topik pointer. Ada satu topik nama dia pointer. Kita akan lihat lebih detail kat situ. Okay, kita analyse dulu. Okay. Di antara include dengan main kita ada function prototype. Function prototype ni apa dia? Adalah kepala function. Nampak kepala function mana? Void, function 1, integer, number. Ambil semua kepala dia, tempel dekat atas ni. Dia end with dia semicolon. Okay. So dekat sini bila you nampak function ni dia akan buat apa? Function ni dia akan terima satu data dan dia void. Tidak ada return data. Nampak ada return tak dekat ni? Tak ada. Dia akan terima satu data kat sini. Okay. Dia akan terima satu data. So bila dia terima satu data, siapa-siapa panggil kat dia mesti dia kena hantar satu data. Kan? So dia kena hantar satu data. Boleh? Bila dia boleh Boleh. So kita lihat program ni dekat main. Kita analyse dekat main. Integer number 1 sama juga dengan 5. Maksudnya dia declare number variable number 1. Data type dia jenis integer. Initial value sama juga dengan 5. Printf call by value. So call by value dia akan keluar yang ni. Before function 1 is called. Before function 1 is called sama juga number 1 sama juga dengan 5. Number 1 sama juga dengan 5. Panggil function 1. Panggil function 1. Kenapa dekat sini tak ada equal? Sebagai contoh hak tadi kita ada result. Sama juga dengan contohnya kita ada apa? Sum. X dan juga Y. Kenapa tak ada macam ni? Kat sini tak ada. Sebab kat sini tak return. Betul tak? Kat sini tidak ada return. Bila dekat sini tak ada return, buat apa kita nak buat sum sama dengan kat sini? Kan? Logik tak? Okay. Faham tak? Boleh nampak tak? Kan? Kalau kat sini ada return, baru dia ni, dia return value. Kalau sum kat sini, return value 5. Jadi adalah orang yang sambut nak ambil nilai tadi. 5. Kan? Adalah orang nak ambil nilai dia tadi. Bila function ni tak return value, berapa takkan saya nak tulis kat sini result sama juga dengan function 1 number kat sini. Nampak tak kat situ? Bila maksudnya, bila you ada return, mesti ada siapa-siapa yang nak sambut dia. Siapa yang akan sambut dia? Result lah. Result yang akan ambil nilai tadi. Kan? Sebab apa? Dekat sini sum ni, dia ada function. Ada function, at the end dia ada return value. Dekat sini, dia tak return value. So, bila dia tak return value, tak mungkin dah siapa-siapa yang nak sambut tadi. Kan? Logik tak? Boleh faham tak? Ada yang keliru tak? Statement ni. Kalau kita buat comparison dengan ini. Ada yang keliru tak? Tak. Clear? Saya agak blur, sir. Blur tak Okey. Contohnya yang result sama juga sum, y ni nampak tak? Faham tak? Itu faham kan? Ini faham. Ini faham. Okey. Kita analyse. Yang ini, saya nak analyse yang ini. Yang ini dengan yang ini.
Nampak tak beza tak ni? Beza. Jadi beza kan? Sebab apa result ni, function 1 ni dia tak ada sama dengan kat sebelah ni. Maksudnya dia tak ada result. Contoh result sama juga dengan function 1 number 1. Dia tak ada macam ni. Sebab apa dia tak ada macam tu? Okay. Sebabnya kalau kita lihat yang ini, kita nampak yang ni dia akan return value. Dia return value. Siapa panggil saya, siapa yang panggil sum, dia akan buat operasi dan at the end tadi, dia akan hantar balik hasil apa yang dia buat oleh sum tadi kepada siapa-siapa yang panggil dia. Siapa panggil dia? Result panggil dia. Jadi bila dia panggil result ni panggil sum untuk buat operasi, bila dia return value, dia akan returnkan nilai apakah task tadi kat sini. Dapat nombor 5 dekat sini. So result sama juga dengan 5. Kan? Sebab dia ada return value. Kan? Dia ada return value. Maksudnya function sum tadi tu, dia ada buat satu operasi, task dia, at the end dia akan return value. Bila ada return value, mesti dah ada orang yang akan sambut value tadi. Betul tak? Kan? Return, pulangkan data. Pulangkan data apa? Data 5, pulangkan. Bila pulangkan data 5 ni bergerak daripada function sum kepada function siapakah yang panggil dia? Main panggil dia. Bila main panggil dia, dia return nilai value, mesti ada siapa-siapa yang nak sambut dia. Betul tak? Siapa yang nak sambut dia dekat sini? Result lah yang akan sambut dia. Kan? Jadi sekarang ni bila result dah sambut, maka nilai result tadi tu sama juga dengan 5. Kalau yang ini pula, yang ini, kalau awak lihat yang ini tak ada siapa yang sambut dia. Sebab apa? Dekat sini kita ada void. Bila ada void, maksudnya dia tidak ada return value. Bila dia tak ada return value, maksudnya dia buat, siapa panggil dia, dia akan buat lah. Dia akan buat. Habis dia buat, dia pulangkan balik, pulang tangan kosong. Bila dia pulang tangan kosong, tak ada siapa-siapa yang akan simpan data tadi tu. Ataupun tidak siapa-siapa, dia pulang tangan kosong. So tak ada data lah yang akan disambut oleh mana-mana variable dekat main tadi. Banding dengan hak tadi. Hak tadi tu dia pulangkan data 5. Jadi bila dia pulang data 5 tadi tu, mesti ada siapa yang nak sambut dia. Yang ni dia tak pulang dengan sebarang data. Dia tak pulang dengan sebarang data. Boleh? Jadi dia result dia tak ada lah sir. Betul. Result dia maksudnya kita kata result final dia tu tak nampak lah dekat sini. Dekat main ni. Tapi kita akan lihat lah apa yang dia buat dekat sini. Dekat function ni kita akan buat lah. Kita akan analyze lagi. Yang ni dia tolong panggil. Dia panggil macam tadi kan 4 probability yang saya cakap tadi tu. Okay. Yang ada void. Yang tidak ada void. Lepas tu ia akan sambut data dengan tak sambut data. Yang 4 probability function yang boleh kita create dekat situ. So kita nampak dekat sini function ni salah satu dalam probability dia tu dia tidak akan return value tapi dia akan sambut satu data. Itu yang kita akan analyze. So bila you nampak ni function underscore 1 bracket 61 ni adalah kita panggil function. Panggil kepala dia ni, nama dia ni. Ni nama dia. Panggil dia, format dia panggil, ambil nama ni kat sini kita tulis. Kenapa bracket number 1? Sebab kat sini dia akan terima. Kita dah declare, kita buat definition function ni di mana dia hanya akan terima satu data saja. So kita pun hantarlah satu data 61. 61 sama juga nilai dia berapa? 5. Dia hantar dekat sini. So integer 61. So integer 61 ni nilai dia sama juga dengan 5 dekat sini. Dia akan terima data. So dia dah terima data 5. So dia akan buat tu 61 sama dengan 10. Nampak dekat sini. Integer 61, yang ni dah hantar 5. Dia hantar 5 dekat sini. Saya nak clear balik kat sini. Okay. Value 61 apa? 5. 5. So 5 tadi dia akan hantar dekat sini. So sekarang ni you akan nampak apa? Integer 6 1 sama juga dengan 5. Boleh? Dia akan nampak macam tu. Nampak tak?
Kan? Nampak So sampai dekat sini dia pula, bila dia buat instruction kat sini, 61 sama juga dengan 10. Nampak? Kat sini you dah declare ataupun kita kata hasil dia adalah 61 sama dengan 5. Bila dia masuk kat instruction dekat sini, 61 sama juga dengan 10. So, apa yang akan berlaku kat sini? 61 sama juga dengan 10. Printf integer function 1. Function 1, printf integer 61. So, ini you akan dapat nilai dia 10. Nilai dia 10. Nilai dia 10. Dia print dekat sini, nilai dia sama juga dengan 10. Boleh? Boleh, sir. Boleh Okay, bila dah habis je, so dia tak return value. Sebab apa tak return value? Bila dia tak return value, so dia habis je, dia pergi kat sini balik. Ni dah habis dah, selesai dah. Ni dah selesai dah. Okay, so dia akan buat ni. Print after function 1 is called. Print after 1 function is called, dia akan print yang ni. Print data dia, num5. Dia akan dapat nilai. Kenapa kat sini 5? Kenapa dekat sini 10? Siapa boleh jawab? Sebab dia tak return value. Yang void function tak return value. Dia tak return value. Tapi variable ni sama tak? Variable ni sama tak? Variable ni sama tak? Kat sini kita buat apa? 61 sama dengan 10, kita buat apa kat sini? Ni kita buat apa? Kita set apa? Jadi claim integer 61 tu sebagai 10. Betul. Kita nama sebagai 10. So, kita print data kat sini 10. Kat sini kita dapat 5. Sebab apa kat sini 10, kat sini 10, kat sini 5. Kenapa dia tak update? 61 ni dengan 10 ni kenapa dia tak update? Siapa boleh jawab? Awal-awal lagi tadi saya dah beritahu. Kenapa dia tak update? Sebab tak ada function 1 function 1 tu tak dapat nak sambut value daripada bawah. Bukan tu jawapan dia, kurang tepat. Sebab dia tak return data. Dia tak return data, betul. Memang void tu tak return data. Tapi point dia kat sini, 6 dekat sini sama tak? 61 kat sini dengan 61 sama tak? 61 dekat atas dengan bawah tu sama. Sama. Kalau sama, kenapa dia tak sama? Kenapa nilai dia tak sama? Sebab 6 yang kat bawah tu dia dah set 10. Betul. 6 dekat bawah tu dia set 10. Kenapa 6 kat atas tu dia set pada 5? Kenapa dia tak update? Sebab variable main dengan variable dekat void tu lain. Itu dia punya point dah. Variable dia nampak sama tapi tak sama. Tu point dia. So apa yang berlaku dekat number 1 ni, you jangan sama dan jangan fikir dalam kepala awak tu num1 tu dekat function tu adalah sama. Ini nak bagi keliru je sebenarnya. Saja nak bagi keliru je. Tapi hakikatnya adalah tak sama. Sebab you declare variable ni dekat main, you declare variable ni dekat function, dia benda tu tak sama. Variable tu adalah tak sama. So apa-apa benda you buat dekat sini, dia tak akan kacau variable dekat sini. Dia akan buat kat sini saja. So you buat apa-apa modification ke apa-apa, at the end kat sini bila return balik, 61 ni dia kekal dengan nilai 5 tadi. Sebab dia tak ganggu pun kat situ. Inilah yang dinamakan sebagai call by value ataupun function pass ataupun call by value. Macam tu. Okay. Kita lihat yang ni. Okay. Okay, you tengok Okay, so ada function. So kita copy kepala dia. Function ni duduk kat bawah. So copy kepala dia ni. Bubur dekat sini. Function prototype. Okay. Function prototype. Kemudian you buat seterusnya lah. Okay. Sama juga yang ini. Integer power. So yang ni ada function dia. Function dia ada return. Dia akan sambut dua data. Dia ada return. Return data type dia jenis integer. Dan dia akan sambut dua data dalam bentuk integer iaitu base dan juga end. So, copy dia punya. Function ni duduk dekat bawah main. So, automatic
automatic dia punya function kepala ni kita kena letak dekat atas ni sebagai function prototype. Okay, that end with the semicolon. Okay, boleh. Okay. So kita kebal integer, base and rest result. Enter base and power. Scan F. So bila kita enter base 5 dan juga power dia 4. Maksudnya 5 kali sebanyak 4 kali lah. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sebanyak 4 kali. 0, 1, 2, 3. 4 kali. Print F the result. Rest. So dekat sini power. Nampak ni? Power bracket B N. Nampak ni? Maksudnya apa dia akan jadi sini? Sebab dia akan return value kat sini. Dia akan return value. So bila dia return value, okay, so dia akan perlu satu variable yang kena sambut dia. Kena perlu satu variable yang kena sambut dia. Iaitu disambut oleh rest. Rest ni dia return sebagai apa? Integer. So rest ni pun kena integer. Kalau rest ni double, ini kena double. Boleh? Dia kena selari. Okay, So rest power, panggil function power. Power bn, ambil power ni, tulis kat sini, hantar data. So hantar 5 dan 4. Ni dapat 5 dan juga 4. Integer I, P sama juga dengan 1. 4, I sama juga 0, I kurang dengan N, 4 lah. Dan juga I plus plus. Base, P sama juga dengan P, 1 kali dengan base, 1 kali dengan 5. 1 kali dengan 5, lepas tu 5 kali dengan return. Yang ni tak habis lagi lah. Sebab apa? Dia takkan return. Yang ni dia akan buat loop ni pula. Buat loop ni. Sampai dia habis. Bila dah habis dah ni, 5, 25, 1, 2, 5, 6, 2, 4. So dia akan return 6, 2, 5 kat sini. Return. Pergi balik kat sini. Tu. Padam yang ini. Padam. 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 So dapat rest sama juga dengan 6, 2, 5. So print F the result is rest 6, 2, 5. Boleh? Boleh faham? Boleh sir. Boleh kan? Okay. Ini adalah call by value. Ni contoh yang lain. Sama juga. Ini saya dah sama juga yang tadi. Call by reference. Call by reference ni, okay, awak boleh lihat dekat sini lah, okay. Call by reference, okay, ni sebagai contoh, salah satu contoh saya letak apa, saya letak function ni duduk dekat di antara main dan juga include, di antara main dan juga include, nampak dia akan jadi macam ni, cara nak tulis dia, okay. Lagi satu dia lupa, bila you ada function lebih daripada satu. You nak susun mana-mana pun tak kisah. Tapi dia duduk kat bawah lah. Integer power. Lepas tu integer multiply bawah ni. Cuba integer multiply. Mul. Integer base. Integer n. So dia akan duduk kat bawah ni. Okay. Lepas tu bawah lagi ada. Bawah. Dia akan duduk kat bawah. Panjang ke bawah. Integer main, integer base, lepas tu integer power, integer sum, sebagainya. So dia akan duduk kat bawah-bawah ni. Susunnya tak kisah. Duduk kat macam mana pun dia boleh. Function tu bila you panggil dia akan pergi kat situ. Susunan dia tak kisah. Mana dulu tak semestinya. Tak ada masalah. Call by reference. Call by reference ni, function ni duduk kat atas kepala. Atas main. So kita lihat kat main dulu. Analyze semua dekat main dulu. So nampak dekat sini void dia tak return value. Kerana yang ni dia akan return value. Yang ni dia akan sambut satu data. Integer B sama juga dengan 10. Print F B sama juga dengan %D before function call by reference. Berapa kali nilai B? Before B sama juga 10 before function call by reference. Call by reference. B. Nampak ni, dia sekarang ni, dia hantar apa? Bukan dia hantar value, dia hantar address. Simbol N ni sama juga dengan address B. Address B. Ini kan kita buat hari tu, kita belajar dalam lab sebelum ni. Kita, bila letak simbol NB ni, maksudnya dia akan refer kepada address. Address
variable B. So you hantar apa sekarang ni? You bukan hantar value B, you hantar address B. You hantar address B dekat mana? Call by reference. Satu function nama dia call by reference. Kenapa kat sini tak ada sama dengan? Sebab kat sini ada void. So call by reference. Dia pun hantar pergi kat sini. Bila pergi kat sini, dia sambut integer. Kat sini ada star. Star ni maksudnya tolong point kan. So kat sini kita ada 0 kali dengan 10. Nilai dia berapa? Nilai dia sama juga dengan katakan 0 kali dengan 100. Ni adalah address. Address apa? Address B. Macam mana kita nak hantar address B ni? Iaitu dengan letak simbol N dekat sini. Letak simbol N. So hantarlah address B iaitu 0 kali 100. Dekat mana? Dekat sini. Bila hantar dekat sini, bila you nampak star dekat sini, okey, apa yang dia buat? Star Y ni, apa yang dia buat? Adalah pergi ke address tersebut, Address apa? Address 100. Pergi ke address, tolong pergi. Maksud saya nak cerita dekat sini, star ni dia buat apa? Star Y dekat sini dia buat apa? Dia memberi satu arahan, iaitu pergilah ke address yang kita hantar tadi tu, iaitu address 100. Pergi ke address 100. Dia pun pergi. Program ni pun pergi ke address 100. Okey, ni address 100 dan lihat dalam dia ada berapa. Okey, nilai dalam dia ada 10. Okey, dapat dah nilai 10. Okey, dia akan point. Ni nama dia point. Pointkan kepada nilai 10 tadi. Okey. Saya dah pergi ke address 10 dan saya pegang nilai 10 tadi tu. Okey. Kemudian inside a call by reference y% d before adding. Nampak? Before adding adalah sama juga dengan nilai 10 yang ini. Ini. Dia akan buat instruction ni 10. Kemudian add. Okey. Y star Y plus sama dengan 10 sama dengan apa? Star Y sama juga dengan star Y campur dengan 10. So, dia akan dapat apa? Star Y sama juga dengan 20. 20. And 20. So, inside call by reference Y, after adding 10, nilai dia sama juga dengan apa? After adding 10, sama nilai dia tadi sama juga dengan 20. Tadi 10 sama juga dengan 20. So, habis dah function kat sini. Tak ada return Nampak return kat sini? Tak ada sebab ada void dekat sini. So, habis dia pergi balik kat sini. Ini dah habis dah. Hantar dah. So, printf after function call by reference. Berapa nilai dia? B. Nilai B sama juga dengan 20. Nampak? Nampak tak kat sini? Ada beza dia. Kalau example yang sebelum ni, call by value, you takkan ubah. Dekat mana? Function tadi tu, you takkan ubah. Kan? You hantar 10 sebab dia tak ubah. Sebab variable B dekat sini dengan variable B dekat sini, walaupun saya tukar Y ni, saya letak B pun, dia tidak akan kacau apa-apa pun. Walaupun saya letak sini Y ni sama dengan B, kat sini pun sama dengan B, walaupun kita kata B dekat sini walaupun nampak sama, tapi sebenarnya adalah tak sama, tapi disebabkan method apa? Kita panggil ataupun kita hantar bukan value, kita hantar address kat situ. Kan? Kita hantar address, nampak ni, kita hantar address B. Kalau yang sebelum ni kita buat apa kat sini? B dekat sini. Kita hantar apa? Kita hantar value. Kan? Kita hantar value. Nampak function number 1. Kita hantar number 1, 5. Kita hantar 5 dekat sini. Betul? Kita hantar value. Tapi sekarang ni, kita tak hantar value. Kita hantar address. Address apa? Kita hantar address. Macam mana saya hantar address? Ada simbol N dekat sini. So, kita hantar address. Address B. Nampak tak? Bila dekat sini star Y, pergilah ke address tadi, yang you hantar tadi address apa? 100, pergi ke address 100 dan pegang nilai dalam 100 tadi tu.
berapa banyak. So, nilai 100 tadi tu, address 100 tu, nilai di dalam address tersebut tu berapa banyak? 10. Ambil nilai 10 tadi, kemudian buat operasi, campur dekat sini, update, kemudian return balik. Bila return balik, apa yang akan berlaku? Tadi address kosong tadi 100, nilai dia adalah 10 dekat sini. Tapi bila you buat satu function, ada simbol N, okay, pergi dekat sini dan update, ubah nilai dia kepada nilai 20. Kemudian bila you refer balik, print balik, dia akan print apa? Ni, print address B tadi ni. Apakah kandungan dalam dia? 20. Nama dia panggil call by reference. Okay, topik ni sedikit pendedahan pada awak. Apa ni, bila kita masuk topik pointer nanti, you akan nampak lebih lagi. Okay, ni macam satu penerangan surface sajalah. Okay, so dalam topik function ni, kita tak detail up, tapi you akan cover balik dalam topik pointer nanti. Tapi konsep dia macam tu. Konsep dia macam tu. Boleh? Ada sebarang soalan? Okay. So next, ni part yang terakhir iaitu local variable dengan global variable. Okay. Local variable ada variable declared within the block and only accessible within the block only. Variable declaration in the function main are known only function main, not accessible outside the block. But variable defined in the outer block are accessible in the inner block. So nanti kita akan lebih detail lagi berkaitan dengan local variable dengan global variable. Okay, so kita akan lihat dekat sini. A is the outer maksudnya luar daripada block variable. Therefore, A is accessible within the inner block main. Variable B is declared within the while loop block, inner block. B is accessible only inside the while loop, not accessible the main block. Maksudnya dia nak bagi tahu lah. You declare variable, nampak ni declaration tu. Declaration tu berlaku di dalam main. Berlaku di dalam main. Okay. Bila kita declare variable di dalam main ini, so A sama juga dengan kosong. So A kat sini siapa-siapa pun boleh guna. Nak guna dekat sini boleh, nak guna kat sini boleh, nak guna kat sini boleh, nak guna kat sini boleh. Nak guna sampai kat bawah ni pun boleh. Manakala integer B dekat sini, okay, integer B dekat sini, B sama dengan 1, declare dekat mana? Declare dekat di dalam while sahaja. Bila dia declare tu di dalam while, so ruang lingkup dia, ataupun scope dia hanya di dalam while sahaja. Maksudnya di dalam while sahaja yang boleh. So yang dekat sini, katakan saya buat something kat sini, print F, saya nak print F variable B dekat sini. Boleh tak? Tak boleh. So ni takkan function. Sebab apa? Sebab B ni dia akan jadi unknown sebab dia nampak dekat declaration B ni, kita nampak dia declare dalam B ada tak? Ada, tapi dia punya scope dia dalam while sahaja. Tapi bila kita keluar daripada while tadi tu, dia hanya akan nampak variable A sahaja. Itu maksud dia. Ini dinamakan sebagai local variable. Local variable. Global variable declared outside any function is called a global variable. Global variable that can be accessed in any function. So kita akan lihat kat sini. Nampak? Kita declare variable. Okay, kita declare variable, nampak tak kat sini? Declaration variable. Num2 kat sini. Ni declaration function prototype. Function prototype. Ini nampak integer num2. Ni adalah global variable. Global variable. Siapa-siapa nak modify variable tersebut boleh dibolehkan. Dibolehkan dekat sini. So integer number 1 res. Betul? Enter two integer, nampak number 1 dengan number 2 res function number 1. Nampak kat sini kita dah declare sebagai global. So global ni diguna oleh dekat sini. Lepas tu yang num2 pula pun diguna oleh dekat sini.
Nampak? So ini dia namakan sebagai global variable. Yang tadi dia panggil kat sini inner loop. Ni dalam variable dalam inner loop, ini outer loop. Outer, luar daripada variable, daripada outer block. Ni variable dalam inner block. B saja. Nampak kat sini. Dan ni kita global. Siapa-siapa nak guna pun boleh. Macam mana jadikan dia sebagai global? Declare dekat di antara main dan juga include. So ini automatic akan jadi global variable. Boleh? Ini recursive function. Ini kita akan lihat lebih detail lagi lah. Okay, ini dia panggil dalam function dia lebih. Sebagai contoh, kita declare function. So nampak void function, maksudnya dia tak akan return value dan dia tidak akan ambil value. So kita panggil sahaja dia. Okay, kita panggil saja function. Panggil function ni, nampak bila integer main, panggil je function ni. So printf, this is a recursive function. Lepas tu, dia akan print out. Lepas tu dia akan pergi balik. Di dalam function ni nampak dia panggil function diri dia sendiri. Dia panggil diri dia sendiri, dia print out. Dia print out. So yang ni dia akan will forever printing this is a recursive function. Nampak? Dia tak akan terminate. Sehinggalah kita tekan sebarang value ataupun kita terminate terus. So ini akan jadi recursive function. Boleh tak faham tak? Recursive function. Function yang memanggil diri dia sendiri. Function that is called itself either directly or indirectly through the another function. Okay? Boleh? Ni main panggil function ni, dia buat, lepas tu dia nampak ni kat sini. Bila sampai kat sini dia panggil diri dia sendiri. Lepas tu dia loop. Pusing. Sampai dia pusing kat situ je. Boleh Okay, boleh tak? Tu habis dah lah. Ni exercise you boleh try buat. Habis. Okay, function ni, saya nak bagi tahu. Okay. So dalam function, ni main. So ni ada function 1. Ni ada function 2. Ni ada function 3. Ni ada function 4. So daripada main, you boleh panggil function 1. Daripada function 1, you boleh panggil function 4. Kan? Daripada function 4, you boleh panggil function 3. Kan? Lepas tu habis. Bila habis, dia akan pergi mana? Dia akan pergi balik function 4. Dia akan pergi balik function 1. Habis. Lepas tu kat sini dia akan pergi balik function dekat main. Nampak? Ini faham tak? Ni. Ini faham tak? Faham konsep dia, siapa panggil siapa? Main. Panggil function 1. Okey, dah buat. Okey, sekejap. Aku nak pergi function 4, Sat. Dekat sini. Dia ada instruction lah. Pergi kat function 4. Buat. Okey, Sat. Pergi kat function 3. Okey, buat. Habis. Bila habis, siapa panggil aku? Function 4. Pergi balik kat function 4. Lepas tu dia buat. Okey, dah habis dah. Siapa panggil aku tadi? Function 1. Okey, pergi balik function 1. Habis. Okey. Siapa panggil aku? Main. Pergi return balik kat main. Lepas tu kat sini buat balik. Okey. Lepas tu buat function 3 balik. Buat. Okey. Pergi kat function 3. Buat balik function 3. Ada something dia buat. Okey, kat sini mungkin tengoklah. Kat sini mungkin ada if else statement ke untuk pergi ke function 2 pula. Buat. Buat. Habis return balik. Patah balik. Pergi ke function 3. Kat sini return balik kat main. So dekat sini you ada dekat function 3 ni dia boleh buat something untuk pergi ke function 4 if else lah, something if else statement untuk pergi ke function 4 ataupun pergi balik ke function 1, something dia boleh buat macam tu. So ada beberapa task yang you boleh buat. Okay, so terlampau banyak sangat function pun tak boleh, tapi yang pening kepala nanti sat pi sana, sat pi sini, sat hak ni dia panggil lagi tak sampai, nak return balik tak sampai. So kena hati-hatilah benda-benda tu. Okay, so secara amnya itu adalah function lah. So kalau kita pergi balik kita punya objektif,
function prototype, function definition, calling the function, local and global variable, dan rescue function. Okay, ada yang tak faham? Setakat ni. Boleh ya? Boleh? Boleh kah? Setakat ni okey kah? Berikut kah? Boleh. Boleh kan? Boleh, insyaAllah. Dia kuih lama, kuih berat lah. Kuih lama, kuih berat lah. Ini semua hadir lah. Semua hadir. Malik ada, Dahlia ada, Irfan, Islam Murni, Muhammad Ammar, Muhammad Asmawi, Muhammad Hafiz, Firda, Mustaqim ada, Nailah dia ada. Dia ada. Oh ni, Fatimah Naila. Okay, Fatimah. Okay. Sarah semua ada. Okay. Alhamdulillah semua hadir hari ni. Okay. So, macam mana? Semua okay kah? You mid sem break bila? Minggu depan. Sir, saya nak tanya pasal test dulu tak, sir? Apa dia? Saya nak tanya pasal test boleh tak? Test? Ya. Kami test untuk programming ni, kami kena hafal macam mana nak buat. Nanti saya bagi kat awak contoh test, you boleh tengok macam tu nanti. Ah. Memang you kena dia sini saya tak tahu lah depa nak buat test ni, saya tak dapat lagi maklumat berkaitan dengan siapa? Dengan